Everything is uphill that's worthwhile. And it's not going to come to you, and it's not going to... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan, puan-puan, teman-teman dan rahmat Allah SWT sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Kita bertemu di hari kedua pada minggu ini insya-Allah. InsyaAllah. So, C4S hari ini kita masuk agenda yang best lah selalunya kan. Ya. Mengenai analisa selalunya insya-Allah. Adalah juga komen kot insya-Allah yang menanyakan beberapa pair. Tapi sebelum tu kita mulakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ni kita pakai baju warna biru supaya kita harap apa signal yang kita bagi depan ni semua membolehkan biru lah. Profit. Betul. Mudah-mudahan signal kita bagi hari ni semua nak popit. Popit yang tambah lagi nak popit. Semua popit kita tak nak yang tak popit. So ini biru ni melambangkan orang kata aura lah. Aura buy tu kan. Kalau orang tanya orang metafizik, insya-Allah dia faham lah, dia tahu lah kot. Sebenarnya kita tak pandai. Apa hari Rabu metafizik biru kan? Yang main-main. Bukan yang main-main. So siapa orang metafizik kalau salah kami minta maaf lah. Kami mentam je. So insya-Allah mudah-mudahan dengan aura yang ada warna biru ni kita adalah profit hari ni insya-Allah. InsyaAllah. Okey, apa-apa pun Allah gak yang bagi profit kan. Okey. Ya. Jadi semalam kita sentuh pasal moving average yang lah. Betul. Basic moving average dan juga price action. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak tengok video kami yang pada minggu lepas tu, tuan-tuan boleh pergi ke YouTube kami. Bukan minggu lepas lah, semalam lah. Boleh tengok ke YouTube ataupun di Facebook page MFM TV Online. Tekan button like dan subscribe ya. Alright, sebelum kita ke analisa kita hari ni, kita akan lihat Battle of the Trader. Apa dia punya bacaan dia, siapa yang memegang ranking top 3 top 10 untuk Q3. Tapi sebelum tu kita akan lihatlah yang mana sekarang ni dah masuk ke Q3 dan untuk makluman tuan-tuan puan, kita ada Q1, Q2, Q3. So masing-masing ada pemenang. Ada Q1 kita dah interview pemenang-pemenang dia, Q2 kita interview, yang Q3 masih dalam langsung. Jadi untuk bulan Oktober ni kita akan kita sedang jalankan Q3. Bulan 11 nanti kita akan berentap lah top 10 daripada setiap final ni, jadi 30 orang akan berentap di dalam final stage. Ya, tahniah tuan-tuan So berebut peluang masih ada peluang lagi. Ya. Untuk mendapatkan hadiah-hadiah dan juga medal Medal. yang sangat menarik. Jadi tempat pertama insya-Allah akan mendapat $1,200 sebanyak RM5,040. Tempat yang kedua $800. Makan Maggi ni saya. Esok. Okay. Apa siapa tahu. $800, $3,360 dan tempat yang ketiga $500 dengan $2,100. Ya, beserta piala trofi Ya, beserta trofi. Okay. Jadi kalau tuan-tuan nak sertai boleh mesej CSM Direct dan WhatsApp.my untuk menyertai Q3. Q3 ni dia lain sikit pada Q1, Q2. Yang mana Q1, Q2 kita gunakan account demo. Tapi Q3 ni kita menggunakan account real. Kena deposit $50 untuk menyertainya. Boleh Safai? Boleh. Indah bening Seterusnya kita akan lihat top 10 lah. So top 10 untuk Battle of the Trader untuk Q3 ini pada hari ini pukul 2 petang tadi. Tempat pertama kita masih dengan Cik Faizal Masiran dengan 446%. Tu dia hari kedua. Hari kedua tu melonjak 30% kat atas. Hari pertama 100% Hari kedua 400%. Tu dia. Yang kedua kita ada Cik Sebastian Anthony dengan 268%. Tempat ketiga Cik Nur Hazim 221%. Keempat Tuah Ogi Bin dengan 201%. Yang kelima Cik Nur Irwan 128%. Okey, dan tempat ke-6 diikuti oleh Cik Hafsiran Omar 97%, tempat ke-7 Al-Amin 91%, tempat ke-8 Tashrik Hakim 78%, tempat ke-9 Mio Muhammad 71%, tempat ke-10 Zakaria Helmi 69%. Tahniah kepada top 10. Tahniah kepada top 10. Masih awal lagi tuan-tuan boleh mungkin kedudukannya akan berubah lah sebab kita masih ada seminggu lebih lagi
Jadi kita Teruskan ucapkan perjuangan. good luck pada peserta Battle of the Trader kita. Ya. Right, Okey. cerita sikit. Okey. Okey, terima kasih. Okey, so untuk Efek Jaya kan. Efek Jaya di bawah kelolaan Najmuddin Tuan Najmuddin Exchanger ada menyediakan iaitu bonus support floating dan support margin sebanyak 60%. 60% setiap deposit semua akaun kecuali akaun SIN. Okey, bukan itu sahaja. Okey, di mana tuan-tuan sekiranya tuan-tuan deposit 100 USD, tuan-tuan akan dapat e-book percuma, tuan-tuan akan dapat support floating, support margin percuma 60%. Tuan-tuan juga akan dapat percuma MT4 FX Simulator. FX Simulator ni tuan-tuan boleh back test untuk real market. So tuan-tuan boleh test kiranya tuan-tuan belajar dengan mana-mana sifu ataupun tuan-tuan belajar dengan mana-mana media sosial. Tuan-tuan boleh test teknik tuan-tuan dekat MT4 FX Simulator. Sangat-sangat membantu tuan-tuan, sangat digalakkan untuk trader-trader Indonesia, Malaysia dan Brunei dan mana-mana sajalah yang menggunakan local depositor. Syaratnya mesti menggunakan local depositor under Tuan Najmuddin Exchanger. And then tuan-tuan untuk deposit 200 USD, tuan-tuan akan dapat kesemuanya sekali, termasuklah MT4 FX Simulator, e-book, bonus support floating 60%, dan juga tambahan tuan-tuan akan dapat baju. Baju. Tuan-tuan boleh pilih. Baju biru hari ni ada, baju merah pun ada, baju yang macam Proton pun ada. So semuanya ada. Okey tuan-tuan, hanya perlu deposit ke dalam akaun sendiri sahaja. Susah sangat ambil handphone, scan barcode tu pergi ke customer support. Cik Firman dia akan melayan, insya-Allah dia akan explain apa yang patut dibuat, insya-Allah. InsyaAllah. Rebutlah peluang tuan. Abut, jangan tak abut tuan-tuan dan puan. Betul. Okey, seterusnya kita ada edisi ke-147 yang untuk majalah Forex Malaysia, e-book percuma saja. Tuan-tuan, untuk e-book ni kita akan keluarkan setiap hari Sabtu. Sabtu. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan percuma di majalah forexmalaysia.com. Okey, kat situ kita title pada minggu ni tajuk pada minggu ni kita discuss pasal Beijing. Beijing ganggu projek gas Petronas di Laut Cina Selatan. Apa masalah China ni FF. Jadi masalah dia? kita ada huraikan di dalam majalah ni dan di dalam e-book ni, tuan-tuan boleh pergi download untuk tengok. Betul. Jadi setiap hari Sabtu kita akan refresh. Jadi memang kita sediakan konten-konten yang terbaru dan terkini di majalah Forex Malaysia. Setiap hari kita update. Jadi ramai-ramai lah kita pakai tengok lah. Betul. Right. Apa masalah mereka kita pun tak faham. Okey, kami di Local Depositor menyediakan pelbagai servis daripada pelbagai broker termasuklah FX, FXTM, Forex for You, Profito, TCR, CSM, Insta Forex Just, Forex, FX Jaya dan Irante. Di mana tuan-tuan ini adalah Local Depositor melalui Tuan Najmuddin Exchanger. Suka kami nak ingatkan bahawa tuan-tuan kena berhati-hati dengan scammer kerana terdapat peserta-peserta ataupun trader kita yang dah terkena dengan scammer yang menjanjikan pulangan beribu-ribu persen dalam jangka masa yang sangat singkat. Kita di Najmuddin Exchanger memang tak ada memang tak ada menyediakan servis yang macam tu. Kita semua legal, kita tak ada menyediakan 1000% berapa jam, tak ada. So tuan-tuan kena direct confirm balik dengan customer support yang in charge sebelum tuan-tuan deposit ke mana-mana. Kes tu sebab apa, sebarang kerugian adalah tidak ditanggung tidak ditanggung sebab apa, Tuan Najmuddin sendiri telah membuat laporan polis berkaitan dengan skema ini. Ya. Okey, tolong ambil perhatian. Alright, sebelum tu nak minta sahabat-sahabat semua share, follow, like page MFM TV online. Okey, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat ya, tuan-tuan. Jadi kita sampai ke hari Rabu, hari yang paling meriah lah untuk kita trade dalam seminggu ni. Ramai yang menunggu, ramai yang tengok Trading View, ramai yang tengok Forex Factory, tengok monitor news. Kok ada big impact news yang akan mengganggu kita punya trading. Betul. Okay, jadi sebelum kita lihat pergerakan trading, pergerakan semasa, kita akan pergi ke indeks dolar dulu sebab boleh. So indeks dolar dia masih bullish dengan pembentukan megaphone. So pembentukan megaphone kita jangkakan price akan cuba untuk masih untuk naik. Tapi sekiranya dia sampai ke area trendline di resistance ni, insya-Allah dia boleh jatuh semula lah. Kena hati-hati sebab apabila dia dalam bentuk megaphone ni, dia sedang volatile. Maksudnya bila naik dan turun pun dia turun jauh. Jadi kena sampai ke atas ni kita boleh cari start sell. Dan sekiranya dia break ke bawah, kita akan cari sambung start sell, ataupun kalau dia reject di bawah ni dia akan jadi setup buy.
Tapi lebih berat lah nak kata apabila dia buat pembentukan macam ni, nampak gaya dia nak lagi turun. Sebab ini menunjukkan memang volatile, market volatile. Right, $28 tampak volatile dan resistance sudah pun dah ditest pada beberapa hari lepas pada minggu lepas kot. So kat sini dia punya resistance terdekat dan pun dah test. Kita tunggu dia buat double top kat sini. Kalau dia tak mampu break high, dia akan sambung rejection untuk cari mungkin kawasan support di bawah. Kiranya dia tak mampu hold kita punya support trend line untuk megaphone punya pattern ni. Boleh Sifat. Jadi untuk minggu ni saya jangkakan dia akan touch kawasan atas ni. Touch di kawasan kita punya resistance area, kemudian dia berlaku rejection untuk test kawasan bawah. Sekiranya Tuhan izinkan, macam itulah training setup kita. Jadi kalau untuk kita buy mungkin kita boleh tahan sekejap sampai atas ni, scalping 2-3 hari. Malam ni mungkin bila sampai ke area atas tu dia akan sambung buat penurunan pula. Boleh Sifat. Cantik. Alright. So ni saya akan pass ke Sifat untuk buat analisa beliau. Alright, terima kasih Sifat untuk indeks dolar, bacaan indeks dolar. Okey, untuk analisa hari ni ada sedikit kelainan sebab saya nak masukkan untuk moving average. So sekali apa kita belajar semalam, hari ni kita masuk sekali. Okey tuan-tuan, untuk AUD CAD semalam adalah kita membuat tentang moving average dan kita ada bagi setup lah. Okey, so hampir nak kena stop loss tetapi masih belum kena. So tengoklah keadaan, kalau nasib dah kena stop loss, tak ada rezeki lah, bukan rezeki kita. Maknanya dia masih nak test kawasan bawah ni. Okay, so kalau dia naik, rezeki kita lah. Okay, so still tak apa. Kalau tuan-tuan nak belum kena stop loss, kalau tuan-tuan nak cut pun tak apa, kalau tuan-tuan nak hold pun terpulang. Okay, risiko kena ambil sendiri. So benda ni saya cakap dia akan turun, dia test lah, dia test area sini lah kat situ dan dia sedang naik. Dan insyaAllah benda ni masih lagi boleh diteruskan. Okay, so saya akan buat pair yang tak sentuh semalam lah. Okay, so kita akan combinekan untuk support resistance dengan MA untuk MA terkoyok. So kita ajar semalam, siapa yang tak faham semalam pun boleh tinggalkan di ruang komen supaya kan kita boleh explain balik lah, kata boleh cubalah. Jadi MA ni tuan-tuan sebenarnya macam cuba saya cakap lah, kita kena try. Kita kena try MA mana yang dia punya setting yang mana yang cantik, sebab setiap currency setting berbeza-beza tuan-tuan. Dia macam ni 350 semalam SP 500 betul juga. So jadi kita kena set up balik yang ni. Tak apa, kita ubah. Kita tengok tuan-tuan boleh cuba try error. So set dia punya yang paling cantik lah pergerakan dia. Okay, kita boleh tengok yang ni pergerakan yang tak berapa lah, macam tak kena kan. Tak kena tak apa, kita cari lagi. Okay, so ni macam tak apa nak kena, kita mungkin kena increase sikit. Lagi sebab kita tengok rejection dia tak berapa tepat. Okay, kita boleh letak 200, cuba 200. Okay, mungkin kita buat sama-sama tuan-tuan. Okay, 200 ni terlampau tinggi pula. So kita cuba 150. Okay, ni kita pakai exponential lah. Okay, 150. So nampak macam okay lah tiba kan. Macam kena lah juga. Okay, untuk AUD USD ni. Untuk AUD USD. Okay, so jadi di sini tuan-tuan lihat pergerakan dia. Kalau tuan-tuan nak combine dengan orang kata apa, teknik, tak kisahlah teknik apa yang tuan-tuan pakai. Okay, tuan-tuan boleh combine. So di H4 kalau kita nak tengok untuk frame yang besar, untuk dia punya pergerakan yang banyak di dalam satu masa, tuan-tuan boleh kecilkan dan tuan-tuan boleh standarkan dia punya trend line. Kalau tuan-tuan nak matchingkan dengan trend line lah, tuan-tuan tukarkan kepada line chart pun boleh, tak ada masalah, ikut kesesuaian. Nampak dia kalau bersentuh lebih daripada 3 kali tu benda tu cantik lah. Okay, bila dia turun kena ambil daripada atas. Okay, bukan itu saja, sebab kita nak tahu dia boleh pull back sampai mana. Okay, so saya besarkan. Okay, bila keadaan jadi macam ni, tuan-tuan boleh dapat detect tau, tuan-tuan boleh faham keadaan sekarang dia mesti dia tengah turun. Okay, sebab apa? Sebab tadi dia naik, tapi di sini support dia tak berapa nak cantik. So resistance ini sangat kuat. So di sini dia akan pull back. Memang betul dia dah pull back. Okay, memang dia akan pull back, and then pull back ke mana? Dia akan sampai ke area ini. Sebab ini area resistance yang kuat yang belum lagi ditest. Okay, kita matchingkan balik dengan kita punya moving average. Kita akan sesuaikan. Dia ada beberapa area yang tuan-tuan boleh tandakan macam ni lah. Alright, so kita tukarkan dia kepada candle. Okay, so
Di sini tuan-tuan masih lagi sempat ni kalau tuan-tuan nak sell tapi tak cantik, tapi sikit lah siapa nak sell lah. Okey. Tetapi pada saya area ini sangat kuat sebab area continue pattern. Area continue pattern selalunya dia akan pull back, dia akan tarik balik ke atas, dia akan bounce balik sebelum dia turun ke bawah. Okey, bila keadaan macam ni tuan-tuan kena faham apa keadaan ketika di mana keadaan ni tuan-tuan masih lagi, kalau tuan-tuan nak sell lah boleh lagi sell sebab dia belum sampai ke kawasan itu, dan tuan-tuan boleh letak TP tuan-tuan di area sini lah. Dan stop loss tuan-tuan, okey, di sini tuan-tuan letak stop loss sebab dia akan sampai sini buat BE tau. Stop loss tuan-tuan boleh letak di atas sini pun tak apa, tetapi tak semestinya tuan-tuan letak sikit pun tak apa. Sebab apa pada saya sini kan tuan-tuan kan, okey, tuan-tuan mesti kena alert dengan BE mesti kena letak dekat sini. Itu je, tuan-tuan mesti kena alert sebab tuan-tuan letak stop loss sikit sangat. Kalau tuan-tuan letak atas risiko dia lah, tuan-tuan nak rugi lebih banyak. Kalau tuan-tuan nak rugi sikit tak ada masalah, tuan-tuan letak bawah sikit pun boleh, yang penting tuan-tuan kena buat BE. Faham yang maksud saya? Okey, letak BE. Bila tuan-tuan letak BE, insyaAllah dekat sini dia akan sampai dulu, dia akan turun sampai sini, and then insyaAllah dia akan bounce balik macam ni lah keadaan dia. Dia akan keadaan dia turun, insyaAllah dia naik sikit saja, dia turun balik. Okey, macam tu keadaan dia. Okey, tak apa, ini kita kata untuk signal lah, kalau siapa nak ikut setup yang sama boleh follow. Okey, sekiranya keadaan dia tuan-tuan tengok dia dalam keadaan flat bila dalam keadaan flat macam ni, dia kira macam keadaan nak kata turun, dia turun lah, tapi bila main keadaan macam ni kan, dia nak turun tapi turun dalam keadaan dia punya graf dia sebab kata macam keadaan dia flat. Bila keadaan flat ni memang betul barangkali untuk dia nak touch trendline ni adalah sangat-sangat tinggi lah. Jadi cara dia mungkin pergerakan dia akan jadi macam tu. Mungkin dia akan buka macam tu. Okey, jadi keadaan dia tuan-tuan, bila kata dia tembus bila kata dia ni, okey, bila ini kita cerita pasal dah ada entry kan, dah sell. Bila kata dia turun, ini just tambahan untuk siapa yang nak trading pada hari Jumaat dan sebagainya. Tu bila dia dah sampai bawah ni tuan-tuan, bila dia naik ni, kalau dia break trend line ni ataupun dia break kawasan yang ni bersama dengan next ni kan, macam ni kan, dia break, dia retest balik, insya-Allah tuan-tuan dia akan cuba pergi ke level yang lebih tinggi lah. Itu dia punya pemahaman ni, kita combine, kita faham pakai MA. Okay, so MA dia macam ni. So kalau dia break MA, dia test keadaan dia macam ni. Okay, dia break MA, nampak ni tuan-tuan, keadaan dia sama macam ni. Okay, dia break MA, dia test, lepas tu dia akan naik sampai ke resisten yang sebelum itu, yang belum di test itu, resisten di sinilah keadaan dia sama macam tu. Okay, nampak dia memang akan naik. So di sini pun sama, dia akan pergi ke kawasan ini. Nampak tak? Ini resisten yang belum dia test. Sangat kuat Dia satu SOP sebab dia break trend line sama. Okey, boleh Sipai? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, saya pass pada sahabat saya untuk pair berikutnya, insya-Allah. Terima kasih C4F. Jadi kalau tuan-tuan ada sebarang pair untuk kita buat analisa sama-sama, boleh kita tinggalkan di ruangan komen, insya-Allah kita akan lihatlah. Okey, seterusnya kita ada, saya nak tengok gold. Macam mana C4F gold? C4F ada bagi signal gold tadi? Tak ada Sipai. Tak ada. So tak ada masalah. Jadi untuk gold lah, saya buat mapping itu, yang mana ini kawasan support yang mana besar jugalah sebab ni weekly kan. Kemudian di H4 kita dapat lihat lah price dah turun, tapi dia turun tu macam turun yang tidak bersungguh-sungguh. Bila dia turun tak bersungguh-sungguh, biasanya dia akan cuba sambung buat breakout ke atas. Tapi sekarang ni kita tak nampak lagi pattern yang naik. Dan nampak harga pun kalau kita tengok yang price action yang terdekat di H4, kita dapat lihat lah kat sini. Okay, ini adalah berlaku breakout nak naik ke atas, dan ini dia cuba untuk retrace mula lah ke area di bawah sini. So bagi saya gold boleh turun lagi untuk buat ROM. Then dia akan test ke dalam 1734, dan bagi saya dia akan sambung semula lah. Saya rasa pergerakan dia macam ni. Mana dia sebenarnya ni? Pas saya pas. Tak nampak pula. Ni pas dia. Ini saya punya tool. Okay. Nanti. So apabila dia buat macam ni, biasanya dia akan buat ROM. Kalau dia buat ROM lah, dia akan, biasanya kat sini kawasan resistor yang kuat, biasanya dia akan turun macam tu. Okay. Sebab apa, ini kawasan support lah. Bila dia test kawasan support ni dulu, biasanya dia akan buat another retest kat sini untuk buat head and shoulder, ataupun kalau head and shoulder dia lagi turun ke bawah lah. Kalau tak buat head and shoulder, dia buat double bottom, dia akan terus naik antara dua tu. Jadi kita standby untuk cari setup sell sekiranya harga reject di area-area sini, area atas ni. Sekarang ni tuan-tuan rasa nak sell ke nak buy,
bagi saya tunggu dulu. Tunggu dulu sebab apa? Kita tak pasti pergerakan dia. Kalau kita nak letak stop loss, biasanya kita letak di atas support ataupun di resistance. So sekarang ni kita tak nampak lagi area-area yang harga tu dia telah berjalan lah, maksudnya di kawasan yang tidak cantik untuk kita letak entry, melainkan kalau kita nampak dia breakout ke bawah lah. So kalau kita nak gunakan teknik breakout trading, dia letak sell stop di sini, dan sekiranya sell stop ni dia trigger, biasanya kita akan TP di area demand di bawah ni, TP di situ, dan kita tunggu dulu price untuk buat price action yang menunjukkan dia nak naik semula lah. Tapi untuk masa ni bagi saya dia akan melambung balik naik atas di sini, dan dia akan buat ROM. Sebab ini yang bagi saya dia punya pergerakan yang terdekat lah untuk DH4 ni. So untuk gold, pergerakan dia macam dia turun tak bersungguh-sungguh. Jadi untuk breakout ke atas, kita tunggu saja dia break trend line daripada resistance di atas ni. Kita cuba tanda trend line. Antara dua, sekiranya dia break ke atas, dia akan jadi inilah, price bergerak macam ni, dan dari trace semula dia akan naik. Itu pandangan saya untuk gold. Tapi sekarang ni tak nampak gaya dia nak buat breakout lagi. Dia masih nak di dalam area support resistance. Jadi kita kena trade menggunakan pemahaman kita, iaitu dia nak trade menggunakan support resistance. Apa resistance kat sini kita akan cuba cari start sell. InsyaAllah dia akan buat ROM lah macam ni. Okay, ni ROM lebih kurang. Ni nak buat ROW, dia sampai bawah ni nak tekan balik, macam tu. Boleh Syifah? Boleh. Jadi untuk gold saya dah settle. Jadi saya tengok satu lagi untuk minyak. Boleh je. So untuk minyak yang kita dah buat, nampak price action dia sudah breakout Ni breakout yang sangat kuat. Jadi untuk price minyak ni kita tunggu saja price retrace ke area-area resistance. Tunggu dia buat support semula untuk kita entry. ABC breakout siapa yang panggil? Betul. Apabila dia buat Minyak ABC breakout selalu kan. Maksudnya untuk harga minyak ni memang dia nak naik. Cuma kita tunggu dia retrace semula lah. Kalau dia tak retrace tu tak boleh buat apa lah. Melangut lah kita siapa? Floating lah. Floating lah yang penting. Kau kalau macam tu kan. Biasanya hati-hati. Biasanya bagi saya dia akan buat, apabila dia buat new high ni, dia akan cuba untuk buat pullback. So kita akan cuba cari pullback. Mungkin dia tak sampai masa sehari 2 sebab dia H4 besar ni. Jadi tunggu saja dia jumpa di time frame lebih kecil. Di time frame lebih besar lah. Tunggunya pertama di daily. Mungkin dalam seminggu 2 lagi baru dia boleh sampai kat sini. Dan apabila berlaku rejection, engulfing ataupun double bottom, ataupun satu lagi triple bottom, head and shoulder, ada pada pattern rejection di area support ni, kita boleh entry semula. Boleh Sifai? Boleh. Okay, baik, saya akan pass ke Sifai untuk tengok analisa currency pula, ataupun nak review. Review dah review belum? Review apa? Review yang entry. Yang entry sebelum ni dah buat? Ada satu belum lagi. Okay, nampak. Tapi dah profit lah. Alhamdulillah, saya profit, saya limit. Kebetulan ni, kebetulan. Dia retrace, saya target dia retrace kat sini, kita boleh entry balik kan. Saya limit kat sini sebab So sekarang dia baru masuk sell limit kita lah sebenarnya. Boleh sebab. Baru kena ni. Ni baru masuk sell limit, so baru kena sell limit. Minggu ni baru kena. Baru ni kena, maknanya tunggulah. Sinilah sebenarnya sell limit kat sini. Saya pun lupa sini kat sini. Saya kata sini lah. Ambil lah sini tak apa. Okay, so sell limit sini, saya baru kena sell limit. InsyaAllah tuan-tuan tunggulah dia turun ke tak. Okay, kena tak dengan machine dengan kita punya moving average. Okay, nampak bila pay GU ni, kita kena cari moving average yang sesuai pula. Betul tak? Kita kena setting balik. Nampak gaya macam okey lah. Macam okey lah sebab kan. 50 pun boleh lah. Nampak cantik. Okay, so tak apa. So insyaAllah tentang keadaan moving average ni pun dia bukan flat dan keadaan turun. Maknanya dia masih lagi nak turun lah. Dia belum lagi nak test ke atas. So insyaAllah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita zoom in balik. Okay, zoom in. Zoom out. Zoom out. Okay, so tuan-tuan akan tengok line ni. Nampak ni, dia ada beberapa resistance yang kuat belum lagi disentuh. So insyaAllah
InsyaAllah keadaan dia akan sampai juga. Dia akan sampai sini dan juga dia akan turun sampai sini. Okay? Ya. InsyaAllah kata tak ada apa-apa lah. So untuk pair yang ni masih boleh hold sebab dia baru kena sell limit. So saya tak boleh nak review banyak-banyak sangat. So saya akan buat pair lain lah. InsyaAllah. Okay, so kita akan buat NZD USD. Okay, NZD USD. Kita tengok movie average tu. Okay, kalau tuan-tuan rasa macam tak ngam kan, tuan boleh adjust tau. Adjust ikut. Tuan rasa ngam tak mana. Okay. Buat 200 contoh. Saya nak matchingkan dengan MA semalam kita belajar tu. Belum tak apa nak matching lagi kan. Buat 200 boleh, tuan-tuan boleh buat. Supaya nak membantu menyokong tuan-tuan punya support resistance. So, ni. Okay. Okay lah. Dia tak berapa nak comel jugalah. Kita kena up lagi sikit. Tak apa tuan-tuan. Kita ambil masa sikit je. Tak ada masalah. Tak apa. Dalam masa tu saya nak baca komen lah. Ada Cik Elisa, dia kata dia nak pair Euro USD. Oh, Euro USD. Boleh belanja kot. Boleh. Kita buat ini kejap. Nanti saya akan masuk ke Euro USD InsyaAllah. So tak apa. Ini kita just nak try area untuk MA. Okay. Dapat sikit lagi je. Tak apa. Tuan-tuan adjust je. Sebab apa? Bukan apa sangat. Kita nak matching dengan kita punya support resistance saja. Okay, ni akan okey kok sah. 450 banyak lah. Boleh lah. Boleh lah orang katakan. Jadi jadikan orang kata sebagai panduan sedikit. Okey, bila tuan-tuan lihat ni, bila NU, NZD, USD lah. Bila tuan-tuan lihat macam ni, tuan-tuan juga boleh tarik tau. Kita boleh cakap mengajar tentang trend line. Dia lebih pada 3 poin ni cantik lah. Okey, macam ni cantik. Okey. Maksudnya dia masih downtrend lah. Betul, masih dalam trend. Masih dalam trend. Jadi ni apa namanya dia punya trend line yang cantik sebenarnya. Diikuti juga dengan moving average yang menyokong sebenarnya menyokong apa ni kena dia reject okey bila ni dia tembus okey dia tembus okey ni lebih baik lah. So bila keadaan moving average condong macam ni, tuan-tuan kena bila kata dia condong ke bawah kan, okey tuan-tuan kena tengok support resistance yang bersesuaian dengan dia. Kita tengok support resistance yang terhampir. Okey, bila di sini tuan-tuan lihat ada satu resisten yang betul-betul kuat yang di mana dia akan patah balik. Kalau tuan-tuan tunggu insya-Allah akan kena juga macam mana pun. Okey, kecuali gol yang paling bahaya Okey, so resisten ini dia akan sentuh. So di sini sekarang dia berada di kawasan continue area. Itu candle kapit insya-Allah apa candle kapit. Dia ada 2 candle kapit. Jadi keadaan dia di sini dia akan turun sampai lagi. Dia akan turun lagi tuan-tuan. Okey, dia akan turun sampai mana? Dia akan turun sampai area sini. Okey. So ini ada 2 kali candle kapit. Dia akan selalunya akan parking pada candle kapit nombor 2 yang dekat dengan area support. Okey, so di sini masih lagi boleh turun. Masih lagi boleh turun. Okey. Bila keadaan macam ni, saya nak tunjuk satu cara lagi. Kejap tuan-tuan. Saya tunjuk satu cara dan saya tukar kepada candle. Okey, tuan-tuan boleh lihat Okey. Pergerakan ini kita nampak seakan-akan okey, dia masih lagi dalam trend. Betul. Memang betul dia dalam trend. Okey. Dia masih lagi dalam trend. Kalau tuan-tuan plotkan macam kalau tuan-tuan pernah lihat dia berbagai-bagai teknik untuk tuan-tuan tandakan untuk tuan-tuan tandakan trend line apa boleh macam ni pun boleh. Dia banyak tuan-tuan teknik tuan-tuan. Okey, banyak teknik. Okey, so kita try combine dengan satu teknik lagi. Kalau tuan-tuan tengok Cikgu Tuh ajar pun dia banyak teknik banyak teknik trend line. Salah satunya macam ni lah kot. Yang saya ingat lah. Okay, kita combine lah sikit mana kita belajar ada ni kita cuba aplikasi sedikit. Okey, nampak sangat tuan-tuan insya-Allah lah. Nampak sangat ni kalau dia boleh tembus maknanya dia akan sampai ke kawasan ini. Ini area yang dia akan test kalau dia boleh tembus sangat-sangat jauh. Memang area yang kuat yang dia akan sampai. Tetapi besar kemungkinan dia akan bounce. Jadi tuan-tuan di sini pada saya sekiranya terdapat rejection di sini. Terdapat rejection di sini, tuan-tuan boleh standby untuk buy limit. Di sini tuan-tuan buat buy limit. Okey, buy limit. Okey. Di sinilah. Okey, saya besarkan sedikit. Okey, tuan-tuan boleh buat buy limit dekat sini. Okey. Sekiranya ada rejection, pastikan ada rejection, saya nak tulis lagi. Pastikan ada rejection. Okey. Dia akan bounce sebab dia akan cari resistance yang atas. Pastikan ada rejection. Ataupun engulfing candle kan. Ada engulfing candle. Okey. So insya-Allah bila sampai sini, apa yang akan terjadi? So saya akan buat satu signal untuk sekiranya dia sampai ke situ lah. Long position dia dekat sini. Okay, area bawah ni. Sinilah area sini. Okay, takut kita rugi entry kan. So tuan-tuan boleh tak TP tuan-tuan dekat sini. So stop loss tuan-tuan tak payah jauh. Tuan-tuan buka balik dalam bentuk candle. Okay. Tuan-tuan tengok kawasan yang sebelum nampak sini. Kan, tuan-tuan tarik bawah sikit. Itu je. Cukup molek rasanya. Okay. So itu saja yang boleh saya bagi untuk PNZD USD.
Boleh simpan? Boleh je buat boleh cantik. Alhamdulillah. So satu tadi nak pay Euro USD kan Cik apa? Cik Elisa, Cik Elisa. Elisa. Okey, nak pay Euro USD. Boleh. Kita buat sama-sama Euro USD insya-Allah. Sama pegang tangan, berpimpin tangan. Okey. So, Cik Elisa, hari ni kita combinekan kita minta maaf, kita combinekan dengan yang movie average yang kita belajar semalam. So, pada saya nak adjust kejap, nak adjust sedikit. Okey, sebab sini nampak ada satu rejection kan. So, kita adjust tak apa. So, tak apalah kalau kita tengok, ini dah dahsyat sangat ni. Kita cuba kurangkan balik tengok 100 macam mana. Kadang-kadang dia movie average banyak kaedah dia akan reject kat mana-mana kat situ kan. So kita boleh check, kita boleh up sikit 100.5 lah, mungkin 100.5. Ejah tak apa, boleh je, tak ada masalah. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Alright, so ini pun tak berapa nak comel. 100.5 kita ejah lagi 200. Masa sikit lah ejah. Ya. 200 nampak macam okey lah, tapi tak berapa juga, tapi boleh lah daripada kita up 200.5. Nampak macam okey sikit. Lagi nice ha? Okey kot. Boleh kita buat lah. Ni. Adjust sikit. Up sikit 300. Tuan-tuan boleh adjust sendiri. Boleh tengok mana yang tuan-tuan rasa sesuai. 300. Okay. Ataupun tuan-tuan boleh convert kepada line chat dulu. Okay. So ni tak touch. Maknanya tak cantik. 2.5 lagi cantik lah saya rasa. 2.5 lah. Tak apa. Kita nak jadikan dia sebagai panduan je. Okay, 2.5 lah, lebih kurang 2.5 macam tu lah. Sini dia test backup sikit. Dia tak boleh test. Dia patah balik. Okay, standard. Okay, dan keadaan dia, kecenderungan dia masih melengkung. Okay, kita buka pada candle biasa. Kita baca cara biasa. Okay. Gimana bila tuan-tuan lihat macam ni kan? Bila tuan-tuan lihat macam ni, tuan-tuan boleh combine lah dengan trend line pun boleh. Kalau kita nak buat dalam trend line besar supaya kita tak lari jauh tak lari jauh daripada ni, tuan-tuan boleh tarik. Kita tengok dua puncak ataupun buat pada line chart pun boleh. Okey. Tuan-tuan tarik lah, tak kira lah puncak ni kan. Cari. Nampak? At least ada dua puncak, mana masih respect lagi lah. Mana dia masih lagi respect trend line ni. Okey, itu pertama. Tuan kena faham dia masih respect trend line. Nombor 2, movie average ni masih cenderung, cenderung ke bawah, dia belum lagi flat. Kalau dia flat mungkin dia akan naik, ataupun kalau dia melengkung ke atas dia mungkin akan naik. So sekarang dia cenderung itu di bawah trend line. Okey, bila di bawah trend line bermaksud dia ni dah sampai sini tau. Dah sampai sini. Kebarangkalian dia nak retrace tinggi. Okey, kita check dulu. Area yang di touch ini adalah area senang cerita saya buat satu kawasan support yang betul-betul kuat lah sebenarnya sini. Kalau dia boleh main dalam ni pun dah kira tip top lah kan. Tetapi kalau dia turun lagi, ini benda ni best tau. Kalau dia turun, memang tuan-tuan boleh buat profit banyak InsyaAllah dia akan test area sini. Dia akan sampai area sini. Sebab area ni belum ada lagi mana-mana candle yang test, okey. Belum ada mana-mana candle yang test, okey. Tetapi tuan-tuan kena lihat juga. Kita kena tengok juga kawasan resisten yang paling hampir dengan dia pula. Sebab dia berada di kawasan area support yang kuat kan. So resisten yang paling hampir dengan dia, iaitu di mana? Di sini. Satu, dia ada dua. Sekarang ni dia masih respect trend line, tuan-tuan jangan risau. Dan ada dua. Okey. So tuan-tuan kita tukar kan kepada candle supaya tuan-tuan lebih tuan-tuan lebih nampak. InsyaAllah. Okay, so nampak tak? Dia masih melengkung ke bawah dan keadaan dia berada di sini. Sini ni kita tak boleh nak kata apa tau. Sebab apa? Ini support yang sangat kuat juga sebenarnya. Support yang sangat kuat. Dia bermain, senang cerita lah saya cakap tadi. Kalau saya tarik tadi tuan-tuan kan. Area ni semua ni. Ni adalah area support yang kuat yang sebelum ni. Memang kuat. Mana dia masih berada di dalam kandang ni. Okay? Faham Okay, bermaksud keadaan dia akan macam ni. Kalau dia tak boleh break, ini signal tak boleh nak bagi, tapi dia punya keadaan dia macam tu. Kalau dia boleh break, insya-Allah tuan-tuan, dia akan sampai ke bawah ni. Memang dia akan sampai. Tetapi kalau dia tak boleh break, apa dia buat? Dia akan main sini. Dia akan main macam tu. Sini sebelum dia bounce balik. Nampak? Dia akan main macam tu keadaan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia bermain dan di situ adalah support yang kuat dan resisten di atas belum ditest lagi. Satu kali, dua kali belum test. Bermaksud dia akan naik, turun, naik. Test balik. Ini keadaan akan berlaku. Tetapi tuan-tuan standby lah. Kalau kata saya boleh bagi signal, tetapi tuan-tuan kena standby kalau dia break kawasan bawah ni, contoh saya boleh bagi signal tapi biar bawah 10 pip, dalam bawah 10 pip macam tu, tuan-tuan boleh entry dan tuan-tuan boleh tinggalkan TP dekat sini.
Dan stop loss tuan-tuan tak apa. Kalau dia break kan tuan-tuan baru entry. Tuan-tuan letak stop loss atas sikit pada ni pun tak apa. Tak ada masalah. Nampak Tapi pastikan dia break dulu tau. Dia break dalam lebih kurang dalam 10 pip baru tuan-tuan entry. Bila dia berada dekat dalam di bawah support ni, insya-Allah dia paling kuat dia akan patah balik ke sini dan dia mesti akan turun juga. Itu dia based on pengalaman yang saya trade lah sebelum ni. Okey, sebab ini kawasan support yang sebelum ni. Bermaksud kalau dia boleh break memang dia akan cari support yang sebelum lagi dia test, iaitu support yang berada di area sini. Alright. Okey. Boleh Boleh Cik Ali, insyaAllah kalau sama setup saya dengan Cik Ali, Cik Ali boleh ikut lah insyaAllah. So tunggu dia break dulu macam mana pun. Signal saya dah bagi dekat sini bawah 10 pip. Boleh standby untuk sell InsyaAllah kalau dia break bawah ni, insyaAllah dia akan turun lagi. Kalau dia tak break, dia masih bermain di sini. Dan tuan-tuan tunggu dia reject balik. Kalau dia break kali kedua ke kat sini kan, dia break lagi, insyaAllah dia akan turun juga macam mana pun. Boleh sebab InsyaAllah. Nampaknya untuk USD dia sifat jangka dia akan kuat lah. Untuk Euro USD ni dia akan jadi lagi jatuh. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih CFF atas analisa yang diberikan. Jadi saya akan cuba kongsilah untuk pair-pair seterusnya. InsyaAllah. Sebelum tu kita tengok ADUSD Sufai dah buat tadi kan. Itu yang 450 tadi kan. Ya. Nampak nak jatuh, kita biar dulu. Sufai kata jatuh. So untuk Euro GBP kita dapat reversal yang cantik. So DH4 kita baru detect reversal yang cantik. Kalau tuan-tuan nak entry sekarang, saya rasa ni lah, tunggu letak buy limit bawah ni kot. Mungkin dia akan retrace mula. Sebab kalau kita ikutkan rejection di H4 ni sangat-sangat strong lah. Terutama kita dapat rejection di area support ataupun swap zone sebelum ni. So area swap zone ni merupakan area yang kita boleh cuba untuk kita cari profit area. Dan untuk lebih selamat, kita boleh sekiranya tuan-tuan entry buy sekarang ni, TP kita hanyalah di kawasan resistor yang terdekat di sini. Maksudnya kita jangka euro akan strong kejap berbanding dengan GBP. Okey, sebab ini rejection di orang kata kawasan demand di bawah ni, dan kali kedua dia test biasanya dia akan sambung naik semula lah. Dengan ini momentum naik, ini dia turun pun tak secara momentum lah bagi saya. Dia turun secara correction. Kalau momentum dia keluar sebatang tu. Jadi insyaAllah bagi saya euro dia akan jadi kuat. Dia akan sambung iris 0.86 ni insyaAllah boleh kena lah untuk euro GBP. Dan kalau kita ikutkan trend semasa pun, dia masih sideway. Selepas berlaku pasif naik ni, dia masih sideway. Jadi kalau tuan-tuan nampak price dia reject di area-area support di lower low yang kita boleh lihat ni, di hujung ni kalau ada rejection satu lagi, biasanya kita TP saja di area sini, tak perlu risau. TP sini di atas ni. Sebab ini satu correction wave sangat panjang. Apabila dia buat correction wave yang panjang ni, biasanya dia akan diikuti dengan satu momentum wave yang satu arah macam ni lah. Lepas correction wave yang panjang, dia buat pergerakan straight ke bawah. Ini correction wave lagi. Biasanya lepas correction wave siap ni, biasanya akan naik balik lah. Ini orang panggil consolidation. Ataupun dia big trader jerung-jerung ni, dia panggil tempat tengah take profit lah di area sini. Dan tempat cari entry position untuk long lah di Euro GBP. Boleh Fahif? Boleh sangat. Dan minggu lepas kita jangkakan Euro JPY untuk test di area swap zone. Di area sini, dan alhamdulillah dapat, tapi dia tidak test ke kawasan support kita. Dia masih lagi untuk dia sedang buat correction wave untuk test mungkin area sini. Jadi apabila sampai area sini, bagi saya area swap zone, dia akan boleh sambung sell. Tapi sekarang ni dia masih, bagi saya ini agak risiko lah, sebab dia gerak sangat laju. Kita tak boleh nak kata correction wave pun tak boleh nak kata. Mungkin kalau tuan-tuan tengok ini di time frame H1, bagi saya dia jelas lah menunjukkan ada correction wave ke atas. Jadi ini untuk entry pun boleh, yang mana kita cuba target untuk short position. So katakan kalau kita entry sell dekat sini, stop loss kita di atas resistance dekat ni, TP kita di kawasan support ni 2.13, insyaAllah dia dapat lah. TP 80 pip, stop loss dalam 38 pip. Kalau kena stop loss tak boleh hanya kita hilang 38 pip, 40 pip. Tapi kalau untung, kita dapat untung 81 pip.
Kalau tuan-tuan rasa dia boleh pergerakan yang momentum sebatang macam ni, biasanya kita boleh jangkakan press untuk test ke kawasan engulfing sebelum ni dengan 115 pip. Jadi dua area kita boleh jaga, kita boleh target untuk take profit. Pertama area candle carpet ni. Candle carpet ni insyaAllah akan ada rejection. Yang kedua yang confirm bagi saya lagi kemungkinan tinggi untuk ada rejection adalah di 12802 ataupun candle engulfing area tempat berlaku breakout sebelum ni. Sekiranya dia buat engulfing kat bawah ni, dia boleh jadi buy. Jadi untuk short term, untuk sekarang ni memang cantik kita cari setup sell. Tapi kalau nak lagi cantik, tunggu confirmation. Breakout, retrace, sell. Okay, ini lagi cantik. Kalau high risk, boleh entry sekarang ni lah. Untuk medium risk, kita boleh tunggu dia retrace mula. Dan dia akan sampai ke level-level support sebelum ni untuk dia retrace. Kat situ baru kita entry yang kata entry lagi cantik daripada entry yang instant entry tadi. Okay, cantik. Euro JPY cantik JPF. Dapat tapi setup H1 lah. Bukan setup S4. Jadi kalau setup H1 ni biasanya kita tunggu dia sampai situ kita close lah. Biasanya kita tak hold sampai seminggu. Kalau H4 ni kita akan hold untuk seminggu dua. Macam C4F bagi GU tadi. Okay, C4F bagi GU tadi kita dapat kita tahulah yang kita bagi signal minggu lepas, hari ni baru trigger sell limit tersebut. Cik Lisa kata terima kasih, jelas dan faham C4F. Okey, terima kasih Cik Alice. Kau C4F bagi. Alhamdulillah. kalau sama Cik Alice boleh ikut lah. Kalau sama boleh ikut, boleh follow. Kalau tak sama tak boleh buat apa lah. Tak sama boleh pergi bandar. Ikut kami pergi bandar. Aduh. Lawak lah Cik Alice, lawak. Sebab nak ajak pinjam pada teman-teman dia. Tak tipu teman saya je. Aduh. Hai, nanya Pak Karim. Sebenarnya untuk DJ kita dapat lihat ini dia buat kenaikan sell juga, sell setup lah untuk JPY. Kita nampak sell setup pada candle ni, ini breakout lah. Ini dominant candle yang breakout. Alright, dia cuba naik dan dia rejection juga ni, kawasan resistant juga. Alright. So apabila berlaku rejection kat sini, kita nak entry, kita tunggu dia retrace, mungkin next candle dia akan naik kejap. Dan biasanya dia akan sambung sell lah. Untuk sambung sell kita akan cuba kat situ, TP kat situ. Dan untuk kalau ikutkan pergerakannya dia boleh test ke bawah lah. Cuma GJ ni kita kena hati-hati. Apabila untung buat BE, sebab dia cukup meninggalkan shadow yang panjang untuk GJ. So kalau rasa boleh hold ke bawah, hold saja. Sebab entry ni setup yang cantik. Nak lagi cantik, tunggu lagi 1 jam 9 minit. Tunggu dia close dengan candle sell. Kat sini kita boleh layer lah. Sebab ini momentum sell lah, tuan-tuan. Ini rally base drop. Dan drop, rally base drop ni dia akan buat gerakan, dia akan test kawasan support yang terdekat, SNR lah. So ini rejection di kawasan resistance. Jangan lepaskan peluang ni tuan-tuan. DJ saya tak sell Euro JPY, saya tak sell, memang cantik JPY. Itu dah sebab ada nak tambah apa-apa lagi sebelum kita menutupkan rancangan kita? Tak ada lah kot. Tak ada lah. Ada. So tak ada sebarang komen dah sebab so mudah-mudahan apa yang kita share hari ni sebab beroleh manfaat kepada semua lah, insyaAllah. Kami tak hebat, yang hebat Allah SWT sebab Jadi kalau share kami sama, tuan-tuan boleh ikut. Tak sama, tak apa. Tengok saja, dengar saja. Mudah-mudahan. Okay. Jadi kita di hujung rancangan kot sebab Jadi sebelum tu nak minta tuan-tuan semua untuk sharekan, share page MFM TV Online, like, follow, tekan butang notification. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Okay, so kita di penghujung rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best
to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity potty. Telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity potties and your pity parades. If you ever see me in a Rolls Royce